Um, yang kedua tadi berkait dengan orang yang viral ataupun orang yang share maklumat-maklumat tetapi dia bukan orang yang arif dalam maklumat yang dia share tersebut. Umpamanya, inilah cerita pasal vaksin umpamanya. Dia bukan doktor pun, dia sebutlah dia kata vaksin ini memudaratkan begini. Okey, ataupun bercerita tentang COVID. Dia bukan doktor. Dia mungkin copy paste orang punya je. Baik, kita ada kaedah dalam Islam. Kaedah dalam Islam ini ialah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Tanya orang yang tahu jika sekiranya kamu tidak tahu. Maknanya rujuk pada orang bidangnya, rujuk pada ahli dia. Itu kaedah Islam. Jadi kita akan selamat. Kalau kita guna kaedah tu, kita akan selamat. Ya, kita manusia terbatas pengetahuan. Kita tidak tahu semua perkara. Kita tak semua tahu. Doktor dia tak faham masalah perkara-perkara yang dalam urusan fiqh umpamanya. Usul fiqhnya macam mana. Orang yang mengaji usul fiqh pula dia tak faham bidang perubatan, farmasi apa semua. Jadi begitulah manusia yang terbatas dalam ilmu pengetahuan. Maka dia perlu serah kepada orang yang ahli ataupun bidang. Sama juga dalam bab kepimpinan pun sama juga. Itu kaedah dia. Dia kena apa yang disebut oleh satu kaedah yang Nabi sebut, idza dhuyyatil amanah fantadhris sa'ah. Apabila berlaku pengabaian terhadap amanah, maka tunggulah saat kebinasaannya. Lalu sahabat tanya, wa ma idha'atuha ya Rasulullah? Apakah yang dikatakan sebagai pengabaian amanah itu? Lalu Nabi jawab, idza wussidal amr ila ghairi ahli. Apabila diserahkan satu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang bukan bidangnya. Jadi dia tak tahu apa bidang tu, kita serah kepada dia, memang hancurlah. Jadi sama juga, sebab kepentingan kita ialah bila kita sebar, kita kena bertanggungjawab. Tak boleh kita sebar je, saya sebar je. Mana boleh gitu? Mana boleh kita sebar, saya just forward je. Dia biasa orang kita ni, dia berlepas diri. Saya forward je daripada bilik sebelah, dia kata. Betul lah, kamu forward, tapi kamu sekarang ni forward benda yang salah. Jadi apabila forward sesuatu yang salah, maka ada saham. Ada saham dalam menyebarkan perkara-perkara yang salah. Sedangkan kamu boleh mengelak perkara tu dengan cara serah pada pakar lah. Saya pun ramai orang duk minta saya duk ceramah bahagian vaksin lah. Saya kata minta maaf, bukan bidang saya. Bukan bidang saya. Saya tak boleh nak cakap. Panggil lah doktor-doktor yang ramai dalam bidang yang mahir. Saya nak cakap apa bab vaksin. Saya tak boleh nak cakap. Saya tak tahu. Cuma bolehlah ambil dari segi kaedah fiqh macam mana kita nak menghadapi situasi pada hari ini. Nak bahas sudut agama boleh, tapi nak bahas boleh tak boleh, betul ke tak betul vaksin macam mana, apa kandungan dia, jangan tanya saya. Tanya orang yang layak. Jadi kalau kita nak sebar maklumat, mesti serah kepada orang yang pakar. Satu. Kemudian yang kedua, kalaulah yang dah beri maklumat tu yang pakar dia dah, dan kita sah, umpamanya maklumat tu ditulis oleh doktor pakar sekian, kita tahu, dan kita bertanya dia, memang dia yang tulis, dia mengaku dia tulis, dan kita pun yakin, kita siqah, maka kita tolong sebar yang tu, tak apa. Itu tak mengapa. Sama juga bab agama, umpamanya yang tulis artikel tu katalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai contoh. Jadi kita ni orang kampung biasa, tak tahu apa, tapi kita tanya ustaz-ustaz pun rujuk balik pada Syekh Qaradawi ataupun pihak Qaradawi kata betul itu artikel dia. Dan kita pun cek memang artikel tu memang ada pun dalam kitab dia. Kitab yang dia tulis, ataupun artikel tu memang petikan daripada kitab dia. Okey, tak apa, sabar. Benda yang sudah confirm, jelas, datang daripada sumber yang betul, tak apa nak sebar. Tapi kalau sumber tak betul, tak jelas, jadi perkara tu pun topik tu pun topik yang kita tak faham, maka elaklah diri daripada sebar maklumat tersebut.